sana. Semoga anda berada dalam keadaan yang sehat dan selamat. Walau di mana pun anda berada, pastikan anda amalkan SOP-SOP yang telah ditetapkan. Jika kau fikirkan kau boleh, kau pasti boleh melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu, usaha kau tak menentu. So guys, kalau you guys fikir, you guys boleh buat, you guys boleh buat. Sebelum tu, you guys please Siti nak minta share live Siti hari ni. Dan jangan lupa juga untuk tag kawan-kawan tu untuk join live Siti hari ni. Hari ni Siti punya topik adalah terjejas kerana COVID. Bagaimana nak bangkit? Siti nak kupas sikit lah untuk topik hari ni. Hari ini adalah topik mengenai COVID-19. COVID-19 ni seperti yang kita semua dah tahu telah melanda kita punya negara. Bukan setakat negara tapi juga dunia. Besar dia punya melanda dia tu kan. So seperti yang kita semua tahu, banyak kesan kesan dan impak yang telah menimpa daripada COVID-19 ni, iaitu ada kesan positif, adanya kesan negatif. So Siti nak masalah untuk yang kesan-kesan negatif ni pula kepada dunia. Ekonomi dunia ni merudum. You guys tahu tak? Dia merudum ya sebab bila satu dunia telah menutup sempadan diorang, tak kira udara, laut, darat. So daripada situ ekonomi diorang telah merudum. Daripada situ juga telah berlakulah peningkatan peratus dari segi pengangguran. Itu daripada dunia. Dan kita masuk pula kepada negara kita. Sebab negara kita pun ada juga kesan negatifnya. Untuk negara kita pula, kita punya negara PM kita telah mula start PKP. Orang kata kena kurunglah kita ni kan kat rumah kan. Lepas dah start PKP tu, mulalah kita punya kerajaan yang tutup sempadan-sempadan, sempadan udara, laut dan juga daratan. Lepas tu berlakulah penutupan kilang-kilang, premis perniagaan. Lepas tu tutup pula sekolah-sekolah. Lepas tu kerajaan juga telah tutup fasiliti awam. Tak payah cerita banyak, maksudnya segala kita punya kegiatan ekonomi kita ni terganggu ataupun ditutup. Alright, so you guys, selain daripada tu, dia bukan setakat melanda kita punya negara. Bukan setakat melanda negara pula. Dia dah melanda negara, pastilah kita punya masyarakat keliling, individu juga akan terjejas secara kehidupan. Untuk dari segi keluarga ataupun masyarakat telah berlakulah satuan makanan di rumah. Dah berlaku satuan makanan di rumah. Lepas tu berlakulah pula perbelanjaan tu kena bajet sikit lah. Kena cut dia punya perbelanjaan dari rumah tu, isi rumah tu. So macam tak boleh lah diorang nak tak boleh nak belanja besar-besar. Sebab dia orang tak tahu ni COVID-19 sampai bila. So bila dah daripada situ, ada pula syarikat-syarikat yang telah menetapkan pekerja dia untuk work from home, iaitu bekerja dari rumah. Bila dah bekerja dari rumah tu faham-faham lah kan. Tak payah pergi office, duduk rumah. Tapi sambil tu kita buat kerja dah di rumah. Tapi mestilah banyak cabaran kan. Mesti macam mana kita nak uruskan rumah kita ni, macam mana kita nak uruskan kerja kita lagi. Lepas tu lagi satu, bila kita syarikat-syarikat dah tak mampu, syarikat-syarikat terpaksa pula cutikan pekerja diorang dengan menggunakan cuti tanpa gaji. Kat situ pula ada orang kata dah stres lah kat situ. Alamak, cuti tanpa gaji. Tak ada income. Tapi itu baru sedikit kan. Lebih dahsyat lagi dan lebih tragis lagi. Ada juga yang kena buang kerja. Bila kena buang kerja tu lagilah stres. Sebab syarikat-syarikat ni dia bukannya saja-saja nak buang kerja, tapi sebab diorang ni kadang dah tak mampu nak bayar gaji, so terpaksa diorang buang kerja pula kan. Lepas tu itu dari segi ekonomi So dari ekonomi, siapa yang terkena pula. So you guys kalau yang menghadapi masalah-masalah yang Siti ataupun kesan-kesan negatif yang Siti baru je cakap ni tadi,
You guys bolehlah share-share komen. Tapi sambil tu you guys boleh juga bagi tahu pada kawan-kawan yang lain macam mana pula korang adaptasikan dengan keadaan korang. Itu dari segi ekonomi, daripada segi psikologi pula. Daripada segi dunia, di mana masa kita perasan awal-awal bila COVID-19 ni menyerang di dunia, telah berlaku orang kata kejutan budaya kejutan budaya iaitu kita ni terpaksa mengamalkan penjarakan sosial. Penjarakan sosial selama ni kita dah biasa bertepuk tampar. Berpeluk-peluk tak kisah ada khalayak ramai ke kat rumah kan. Tapi bila dah terkena dengan COVID-19 ni dilanda, so macam penjarakan sosial tu orang kata macam nak menyesuaikan diri tu memakan masa yang lama. Selain daripada tu, berlaku juga rusuhan je. Itu kat luar negara kita boleh nampak rusuhan daripada rakyat-rakyat di luar negara di mana diorang tak percaya yang mengenai COVID-19 ni. Bagi diorang ini just rancangan kerajaan saja. Tapi alhamdulillah kita di Malaysia ni ikut cakap kita punya Perdana Menteri kita. Bagusnya rakyat Malaysia ni kan. Lepas tu, selain daripada tu, selain daripada tu, kesan yang terjadi daripada COVID-19 ni adalah kesan terhadap mental ya. Kalau korang nak tahu, kalau ikutkan statistik, orang kata mental ni dari kalangan rakyat ni semakin meningkat, terutama panic attack. Panic attack terhadap jangkitan lah. Kiranya dia takut jangkitan kepada diri sendiri. So daripada situ dia macam mental tak stabil. Kita macam dia terlampau takut untuk bersentuhan, terlampau takut untuk keluar daripada rumah. Itu panic attack ya. Itu dari segi dunia lah. Untuk di negara kita pula. Alright, untuk di negara kita pula kan, rakyat kita ni adalah rasa tertekan je lah. Orang kata bila kita dah kena kurung, itu satu. Lepas tu tiba kita kena pula cuti tanpa gaji. Itu dah masuk kedua dah. Kita dah mental, lepas tu kita dah kena catur makan, kita kena catur perbelanjaan. So daripada situ kita punya mental ni dah tertekan sebab orang kata kita tak pernah hidup terkurung. Selama ni kita bebas, berjalan sana sini. So daripada situ kita punya rakyat ni tertekan. Lepas tu selain tu daripada tu pihak-pihak perniagaan, premis-premis perniagaan, pemilik-pemilik syarikat juga mula merasa kebimbangan dan rusing dengan perniagaan diorang. Yelah orang kata dah tutup sepadan, ekonomi pula ekonomi pun merudum. So macam diorang duk fikir macam mana nak bangkit, macam mana ni. Lepas tu dengan diorang kata tak tahu macam mana nak buat, nak naikkan balik dalam keadaan yang dilanda COVID-19 ni. Itu satu. Lepas tu dengan emosi yang tak stabil lagi dalam kalangan rakyat-rakyat ni. Ada yang sampai tertekan, boleh kita kadang-kadang ada bacalah dekat Facebook tu kan. Ada yang komen macam mana ni, lama lagi ke nak kena kurung ni kan. Duit dah nak habis ni, dah hujung-hujung ni dah tak tahu dah mana nak cari. Kat situlah kan kita boleh nampak kesan di kalangan rakyat Malaysia ni. Lepas tu boleh juga kita kaitkan lagi sekali dengan orang kata panic attack tu kan, risau dengan pergaulan awam. Kita rakyat Malaysia ni kita dikenali dengan tradisi kita iaitu salam-salam, betul tak? Bila jumpa dia salah, jumpa makcik salah, jumpa atuk salah. So macam sekarang ni orang kata pergaulan tu terpaksa kawal. Kalau jumpa makcik tu dah tak boleh salam, kena dekat tangan di dada saja as orang kata sapaan. Dapat right, itu dari segi negara. Sekarang kita masuk pula kesan dia kepada keluarga ataupun kehidupan masyarakat lah dan juga individu. Orang kata bila kita dah terkena COVID-19 ni, macam kita juga lah risau dengan ayah kita yang kat kampung tu seorang-seorang. Walaupun ada juga yang menjaga kat sana, sebab kita risau lah sebab orang tua kan, kita pula jauh dan kita pula tak boleh datang melawat. Lepas tu, selain daripada tu, kita ada juga para ibu bapa di luar sana tu, dia stres. Sebab selama ni dia pergi kerja 12 jam dekat rumah sekejap je. So dia macam, bila dia dah duduk kat rumah 24 jam dekat rumah menghadap perangai anak-anak tu, peningkatan daripada segi mental, dia punya emosi tu dia naik sampai stres, terlampau stres.
Daripada situ juga bila kita dah duduk 24 jam ni, risiko untuk peningkatan keganasan rumah tangga juga meningkat. Itu adalah kesan-kesan negatif lah bila kita terpaksa duduk kat rumah 24 jam ni kan. Lepas tu kita masuk pula kepada kesan negatif terhadap individual. Individual ni termasuk macam Siti juga kan. First yang terjadi adalah kerisauan terhadap jangkitan. Jangkitan COVID-19 ni. Orang kata risau dengan kesihatan. Bila rasa macam batuk sikit, gemar sikit, demam sikit, semua dah macam, aku kena COVID-19 ke? Alamak. Tapi orang kata, nasiblah kita punya kesihatan kan, kita punya orang kesihatan semua dah bagi tahu kalau nak macam mana kita nak pastikan kita betul tak kena COVID-19 tu, dah ada dah cara-cara dia. Betul kan guys? So you guys, kat luar sana tu jangan lupa tag, share live video ni. Supaya nanti akan ramai lagi yang boleh join Siti punya live ni. Kita boleh bincang-bincang sekali ya. Alright, so Siti teruskan lagi. Ini yang lagi best ni. Selain daripada yang tadilah kita risau terjangkit, kita risau kesihatan kan. Ini yang paling orang kata paling ketara lah. Masing-masing semua risau pasal berat naik bila duduk rumah. See you guys. Mesti hari-hari timbang. Ini berat aku berapa? Ini berat aku berapa kan? Mesti you guys buat punya ni. Macam Siti pun buat juga. Alright, so daripada itu sajalah berat naik. Lepas tu ada juga macam yang mungkin ada yang individu yang baru saja bekerja kan. Lepas tu tiba pula kena PKP kan. So macam korang dah risau, alamak kena PKP. Lepas tu korang kena cuti tanpa gaji. Korang mesti risau, mesti aku kena buang kerja sebab aku baru lagi kerja. Macam Siti lah, Siti pun fikir alam meja kena buang kerja. Macam mana ni? Nanti nak cek kerja pula lepas PKP mesti dah susah. Dia macam kat situ orang kata mental dan emosi dah tak stabil. Alright, lepas tu daripada situ kan bila mental dah tak stabil, emosi dah tak stabil tu yang orang kata boleh orang kata terus membuatkan kita cara kita tu jadi perubahan daripada segi tabiat, perubahan daripada emosi tu. So daripada situ daripada apa yang kita kesan yang Siti bagi tahu ni, so macam mana kita nak bangkit, macam mana kita nak kawal balik diri kita, macam mana kita nak tetap keep thinking positif dalam kehidupan kita ni. So seperti biasalah, Siti akan bawakan tetamu-tetamu undangan dengan you guys. Seperti biasa macam minggu-minggu yang lepas pun, hari ni juga ada tetamu undangan. You guys dah nampak kan tadi kesan-kesan dan impak negatif terhadap kita semua, terhadap dunia, negara dan juga masyarakat sekeliling dengan COVID-19 ni. So tanpa menunggu lebih masa lagi, saya nak kenalkan you guys kepada tetamu undangan Siti daripada Lubuk Signboard, iaitu Kak Hajar dan juga Abang Iman. Hai. Apa khabar? Khabar baik. So you guys, inilah Kak Hajar dan inilah Abang Iman daripada Lubuk Signboard. Kalau you guys nak tahu Lubuk Signboard ni sebenarnya adalah anak syarikat kepada Adin Media Group. Bukan setakat Lubuk Signboard tau. Lubuk Printing, Lubuk Piala, sama juga adalah anak syarikat kepada Adin Media Group. Kiranya Adin Media Group adalah ibu syarikat diorang. So Kak Hajar, Abang Iman, sebelum kita nak sambung lagi sembang kita ni, topik kita hari ni, topik dia ialah sejejas dengan COVID-19. Bagaimana nak bangkit? So nanti Kak Hajar bagaimana? So sebelum kita teruskan, apa kata Kak Hajar dengan Abang Iman kenalkan sedikit diri Kak Hajar dengan Abang Iman. Sebab penonton-penonton kat luar sana mesti nak tahu siapa Kak Hajar ni, siapa Abang Iman ni, yang comel lote, yang handsome ni kan. Betul. Silakan. Lady first. Lady first. Right. Hai semua. Alright, nama saya Hajar Azali. Saya Sales Manager Adin Media Group Sembilan Berhad. Dan saya bekerja di Adin Media Group Sembilan Berhad ni selama dah 10 tahun. 5 tahun saya berada di departmen lain dan saya memang betul-betul fokus kepada departmen sales adalah 5 tahun, start 2015 awal tahun sehinggalah sekarang. Dan saya sudah berkahwin. Kena mention. Takut orang BM nanti. Tak BM hal lain tak boleh. Okay, next.
Okey, hai, nama saya Muhammad Iman bin Ghazali. Asal daripada Kedah. Dah kahwin orang sini. So duduk kat sini lah. Kan? So saya dah bekerja di Lubuk Signboard ni selama 8 tahun. Dan pernah menggalas tugas sebagai production lah. Production selama 6 tahun, saya sebagai 2 tahun. Alhamdulillah, setelah lama berkecimpung dalam bidang signboard ni, so saya sekarang dah jadi estate executive lah untuk Lubuk Signboard. Itu dia. Kak Hajar dan Abang Iman serba sedikit tentang diri diorang. Dua-dua dah not available ya. You guys jangan Cakap dah kahwin dah. Bukan dah cakap. Dia asal Kedah dalam kan. Kita memang orang Johor, Betul. satu. Abang Iman, kita dengar ada juga panggilan lain kan? Oh, panggilan lain lah. Lebih dikenali sebagai Mamu. Cik Mamu Mamu dekat bawah. Okey. Alright, Kak Hajar, Abang Iman. Dengan kita punya topik hari ni kan. So, Siti nak tanyalah perkongsian antara Kak Hajar dengan nak panggil Kak Iman pula. Kak Hajar dengan Abang Iman ni kan. Tentang COVID-19 ni. Adakah Kak Hajar dengan Abang Iman ni terjejas? Dari segi emosi, dari segi kata income semua tu. Boleh share sedikit? Boleh. Ladies dulu Alright. Okay, untuk Kak Hajar sendiri, honestly memang kita akan ada rasa terkesan lah dengan COVID-19 ni. Okay. Untuk yang berkenaan dengan diri sendiri, daripada segi emosi, macam ni nak susah nak cakap, kita bagi skala boleh? Boleh. Okay, dari skala lah. Daripada 0 hingga 10. Kira kesannya 2 je lah. 8 tu kira okey. Right, and then daripada segi tadi emosi. Emosi. Okay. Ni sekarang ni mental pun sama. And then lepas tu keluarga, kalau dekat waktu PKP ni, keluarga ni saya rasa lebih akrab lah. Maksudnya dia tak ada kesan sangat lah dekat keluarga. Dia tak ada kesan, bukan lebih akrab. Yelah, kesannya lebih akrab lah. Bukan, maksudnya kesannya positifnya lebih akrab. Negatifnya rasanya tak ada. Sebab kita duduk dekat kan. Kalau negatif ni pada orang yang jauh macam sebelah ni, mungkin dia rasa terkesan dia apabila dia tak boleh nak pergi balik kampung kan. Tapi bila macam Kak Hajar sendiri, sebab kita dekat Johor juga, tak rasa sangat lah. Rindu pun boleh masih jumpa. Dia pun rumah dekat-dekat je. Dekat area taman sama je. Macam tu. Kalau daripada segi ekonomi, adalah daripada side ekonomi memang betul ada rasa terkesan lah. Sebab kita dah kurang income di situ kan. Ada sebab company dia diberhentikan sementara. Bukanlah maksudnya kita dah masuk dalam PKP tu kita tak boleh bekerja, kita kena duduk rumah. Work pun kerja pun daripada rumah kan. Kita tak dapat 100% untuk bagi komitmen 100% dekat pekerjaan kita sebab kita dah kat rumah. Kita susah sikit. Dianya waktu tu mencabarlah bagi Kak Hajar waktu tu nak macam mana aku nak kerja, macam mana aku nak ni kan. Tapi kita kena pandai lah. Kita pandai nyusun jadual kita setiap hari. So you guys dah dengar kan, itu daripada Kak Hajar. So you guys pula macam mana kan? Adakah you guys terkesan? So kalau you guys terkesan, apa yang you guys terkesan sangat tu? So jangan lupa untuk komen. Jangan lupa komen. Dan jangan lupa juga tag kawan-kawan korang yang lain. So mari kita teruskan dengan Abang Iman. Saya pula Okay, first kali berkenaan dengan PKP ni, untuk emosi lah. Semua kali saya cerita tentang emosi. Okay, emosi kita bersama dengan keluarga. Bila kita tekan 24 jam kan. So dekat situ ada nilai positif lah. Yang kebanyakannya yang kita ambil positif dulu lah. Negatif tinggal dulu kat belakang. Kita dapat bersama keluarga, kita boleh main dengan anak, boleh tengok anak, boleh sentiasa lah ada sama kan. Boleh masak-masak kan. Boleh tengok anak membesar. Boleh suruh ibu masak. Macam tu lah. Laki pun boleh masak Boleh masak nasi boleh masak. Gitu. Dan perkembangan dari segi orang cakap ekonomi, kita
memang terasa juga ramai yang kawan-kawan yang kena buang kerja lah masa PKP ni kan. So kita alhamdulillah lah syarikat masih ambil kita sebagai kerja walaupun tak ni syukur alhamdulillah lah, terutama sekali lah pada dekat Sembak. Dan dekat situ kalau nak ikut kata ekonomi habis sekalipun tak lah, tapi kita masih 50-50 lah. Kita ada saving sikit, kita ada ni untuk stay. Terus kalau PKP berlanjutan mungkin dekat situ kita akan ada drop lah. drop lagi lah. Kalau berlanjutan memang saving pun boleh kan. Boleh saving pun boleh habis. Alhamdulillah lah. Buat masa ni pun dah 2 bulan yang terbaru ni. Kerajaan pun ada bagi bantuan dan betul, dalam masa PKP tu, so taklah terlalu kesan untuk orang-orang. Betul. So you guys, macam you guys dengar tadi, Abang Iman ada saving. So you guys ada buat saving tak untuk rainy days ni? Mesti kena ada. Macam Siti pun ada juga. So alhamdulillah, tak sangka pula terkena kan. So bila ada saving tu rasa selamat tu memang adalah, tapi bila dah lama-lama tu rasa macam gau kepala juga. Sebab kita tak tahu kan berapa lama sampai bila PKP akan dilaksanakan. Jadinya kita pun kata orang tu gunung pun lama-lama kalau ditarah dia akan dia akan jadi nipis kan. Jadi macam itulah. Betul. So macam mana dengan sekarang? Ada tak cabaran-cabaran lepas dah apa orang kata dah lepas musim-musim ni kan, sekarang kan PKP kan. So ada tak cabaran-cabaran sekarang? Ladies first lah. Ladies first lagi. Okay. Ladies first je, men first. Okay, men first. Kalau bagi saya cabaran orang masih berjaga-jaga sebab orang pun tak nak keluarkan duit yang banyak sebab dia orang tak tahu kan benda ni pun tak sepenuhnya habis untuk PKP ni. Mungkin orang pun nak labuhkan duit pun untuk perniagaan ke apa sekian-sekian, orang masih takut-takut lah. Cabaran lah. Itu cabaran untuk kita lah. Sebab kita nak nego pun kadang-kadang dengan customer dalam waktu PKP pun kita tak boleh nak buat sale sebab macam kita kan buat sale. So nak gelik macam mana pun orang cakap tunggu lepas PKP. Macam tu kan. So kita cuma boleh cari mana yang kita boleh bantu dan kita beli lepas PKP macam tu. Dan Kak Aja pula. Kalau macam Kak Aja cabarannya bila kerja daripada rumah cabarannya memang walaupun ibu kan kita ibu kan kalau bapak lain sikit bapak ni kalau cabaran ni kalau bila customer tanya memang kita kena, kalau apa yang Kak Hajar kena jawab 24 jam. Okay, kalau bila kita dah kat rumah ni work from home ni kan, kalau orang mesej kita tak perasan. Kalau kita kat tempat kerja kita sentiasa dengan handphone. Tapi kalau dekat rumah ni kita tak perasan kadang-kadang benda ala tu kan. Jadinya kita susah lah. Kita nak layan ibu lagi. Ibu layan anak lagi. Macam tu. Laki lagi. Cabarannya banyak lah. Macam kalau misal customer pun cabaran dia orang akan tanya juga. Ada yang nak barang waktu PKP tu. Sebab waktu PKP kalau tak makanan masih lagi berjalan. Yang melibatkan online diorang masih berjalan. Diorang perlukan design, diorang perlukan label nak menggunakan stiker. Tapi kebanyakan pada PKP diorang nak online. Diorang nak poster kan, kalau kat WhatsApp kan orang nak poster kan. So waktu PKP itulah yang kita buat. Kita tolong bantu customer kita untuk perkara-perkara macam tu. Keluar design kan. Dia tak cabaran lah. Cabarannya bila kita nak bekerja, nak berinteraksi tu untuk masa yang cepat tu susah. Itu je cabarannya. Cabarannya ambil masa. Nak fokus cabarannya tu situ. Tapi sebenarnya still kita masih lagi bekerja. Nanti lepas tu kita bekerja dengan designer pun dekat rumah lain-lain kan. Jadinya kita kena macam ada had kita WhatsApp pun orang tak semestinya terus balas. Betul tak? Kita WhatsApp pun designer pun tengah buat benda lain kan. So kita kena call, designer dah siap ke? Macam itulah. Kira kengkangannya, percabarannya pada waktu tu adalah work from home. Work from home tu, lepas tu nak berinteraksi. Memang betul kita sekarang ni memang ada Zoom ke ada WhatsApp ke tapi benda tu melambatkan proses kerja tu. Daripada kalau kita kat office,
kita terus je jumpa kalau kita ni kan. Jadinya Dah buat sekarang belum? ni dah buat belum? Jadinya sekarang itu je lah cabarannya. Itu cabaran masa mungkin PKP Ah. betul. Ya, sekarang ni macam mana? Macam mana? Macam alhamdulillah kalau cabaran sekarang ni first sekali baru naik itu dalam bulan 5 kan. Alhamdulillah lah feedback daripada customer. Cabaran dia first kita nak kena kecap lah dari segi kita sebagai sales. Kita nak kena kecap untuk bantu syarikat dulu dan kita nak bantu semua pelanggan kat luar lah untuk selesaikan masalah dia orang lah. Jadi bagi man ada setengah yang yelah dah lama kan PKP kan, lepas tu nak dapatkan mungkin banyak yang nak buat sembon, ada yang nak buat signage, ada yang nak buat macam-macam lah, nak buat baju. So kita tolong selesaikan lah masalah pelanggan kita. Dan nak kena kecap lah untuk kita sebagai sales. Kejap. Kan nak bantu syarikat kan, baru nak naik balik sebab kita dah lama 2 bulan kita dah tak nak buat apa-apa, nak income pun tak masuk. Apa kata operasi tu terhenti kan. So macam mana macam mana pula dengan Kak Hajar? Nak naikkan bisnes lah, nak balik selepas PKP. Okey, macam Kak Hajar kan kita walaupun kita dalam PKP ni, walaupun kita tak boleh nak keluar kan, kita tak boleh nak macam bergerak bebas lah kata orang tu, tapi still lagi saya masih lagi offline. Kita tanya khabar customer kan. Untuk kita nak meningkatkan meningkatkan kita punya income company, syarikat, banyak orang yang nak kena dibayar, betul tak? Kalau kita tak ada sale, kita akan susah lah maksudnya. Macam tu. Nak kalau lepas PKP ni pula, macam lepas PKP kita kena slow-slow lah. Kita kena sit down balik, kita kena tengok mana yang kita boleh boleh teruskan, kita kena call customer, kena call tanya khabar dengan customer kan. Kita kena offline lah. Offline pun sebenarnya kena jugalah bantu customer daripada segi contoh kalau customer waktu lepas PKP ni diorang kadang-kadang baru ada bisnes yang diorang nak barukan, maksudnya diorang nak rebranding diorang punya punya produk. So kita lah Hajarlah yang akan bantu. Kita yang akan bantu diorang tu semua. Macam itulah. So you guys dah dengar kan? So adalah cabaran-cabaran yang Kak Hajar dengan Abang Iman hadapi bila orang kata semasa terkena melanda, semasa terkena dan lepas PKP pun masih ada lagi cabaran, tapi diorang orang kata still going, keep up. The positive, the vibe. Kena positivity. Kalau kita sentiasa negatif, kita pun negatif. Kita akan dia akan mengganggu kita punya emosi, dia akan mengganggu kita punya mental. Jadi kita mesti kena positif. Betul tu macam yang Siti cakap tadi kan, bila dah orang kata dah terlampau down, kita macam dah terlampau mikir, so orang kata cari satu jalan yang untuk kita naikkan balik semangat. Cara kita nak bangkit semula kan. So Kak Hajar, Abang Iman, kita bukan setakat ada COVID-19 ni bukan setakat ada kesan negatif tau. Kita ada juga kesan positif. Apa positif? So kesan positif dia pula daripada segi dari segi ekonomi untuk negara lah. Satu dunia ni perniagaan online. Perniagaan online guys dah semakin meningkat. Kalau kita tengok statistik untuk perniagaan online semakin meningkat. Dan juga orang kata siapa-siapa yang biasa dia jual dekat kedai-kedai tu pun dia dah masuk online. Betul. Itu. Sebenarnya waktu ni lah peluang sebenarnya. Yang tak tahu yang tak tahu online, diorang dah kena pandai, mesti betul. kena pandai sebab kita dalam industri baru kan, industri norma baru, lepas tu industri apa Siti 4.0, industri 4.0. Orang kata penggunaan digital tu dah semakin meningkat lah. Dulu orang tua umur 60 tahun pun diorang tak pandai nak menggunakan, tapi sekarang ni diorang kena. So macam ada anak-anak tu yang ajar lah kan. Mak beli macam ni, mak beli kat sini kan. PKP lah nak video call ke, nak apa ke, betul lah kan. Benda baru lah. So ada juga macam yoga kat luar ada juga kan buat bisnes online kan. Saya cakap semasa orang kata semasa penaikan untuk bisnes online ni, macam-macam bisnes online Siti nampak dah naik. Dengan face mask lah, sanitizer lah, lepas tu ada juga orang kata apa yang strap
Yang kan? perempuan lah. Kebanyakan kan perempuan lah. Yang kalau ah. pakai mask kan orang kena ni. Betul. Orang tak boleh nak letak kat telinga. So itulah. Itu cara diorang untuk naikkan income masing-masing lah. Selain daripada premis makanan lagi. Premis makanan jangan cakap lah Siti. Semua dah ada lah. Korang just order je. Kak hari ni saya nak ni. Okay, nanti saya hantar. Betul. Kata ada yang COD, ada yang orang kata online transfer. Tapi waktu PKP tu banyak ni lah. Banyak beli barang Shopee. Betul, Shopee. Lepas tu Lazada kan. Selain daripada tu apa lagi? Abang Iman? Kalau bagi Iman, dah masuk PKP ni, saya dan keluarga rancang lah. Kami rancang, first sekali kami duduk sekali. Kan, untuk kalau macam saya dengan wife dia mungkin berdua dengan anak-anak dia. So, rancang duduk dengan keluarga sekali sebab mak cik damai daripada Kedah. Duduk sini kan. So, kita duduk sekali dan plan lah macam mana kita nak hati. Mungkin boleh saling membantu lah. Betul. So, lagi satu, bila kesan positif daripada kekeluargaan ni kan, kita perbelanjaan kita semakin jimat. Betul tak Kak Ajar? Sebagai Kak Ajar kan di rumah kan. Kebetulan hari-hari kena masak. Jadinya tak adalah catu sangat. Sebenarnya kalau kita tak ada dalam panik, kita tak ada rasa sebenarnya. Kita normal benda tu macam naturally lah. Tapi yang Siti perasan lah rakyat Malaysia ni tak ada panik tau. Ada jugalah masa mula-mula. First yang masa yang masa dia dah lebih-lebih tu kan dah hari-hari ambil air. Bila kita dah dipositifkan, bila tu rakyat akan maksudnya rakyat faham lah. Pada mulanya memang ialah biasalah permulaan kan. Apa-apa kalau kita pun kan. Tapi kita kena tenang lah. Apa-apa pun mesti kena tenang. Tu dia. Selain daripada penyumbatan makanan ni, ada juga orang kata petrol pun jimat juga sebab kita duduk rumah aja tak berjalan. Betul, jimat sangat. Harga pun turun. Masalahnya waktu kita tak boleh keluar, waktu tu lah petrol turun kan. Beli simpan tak? Mana boleh simpan ni Man? Kalau boleh simpan dah lama lah. Bergeleng-geleng lah kat rumah. Tapi ada satu minyak yang naik. Minyak masak. Asyik masak je. Itulah dia order minyak masak. Lepas tu ada juga yang order makan online kan. Tapi waktu PKP pun waktu PKP ni sekarang pun kita masih PKP kan. Waktu ni memang makanan industri makanan adalah online ni adalah sebenarnya yang paling cepat lah sebenarnya semua sebab orang semua manusia semua nak makan kan. Betul. Cuma sedap tak sedap lah. Kalau hari ni makan kita order tak sedap, esok tak ada order lagi lah. Yang satu menjaga kena jujur. Itu memang orang kata perkara utama lah. Kalau berniaga-niaga ni kita kena jujur kan guys. So you guys ada tak macam kesan-kesan positif yang you guys rasa selepas korang lepas dilanda COVID-19 ni? Kalau macam you guys boleh dah kongsi-kongsi dengan Siti ni, dengan tetamu undangan ni. Kongsi-kongsi kan apa yang kesan positif yang korang rasa pada diri korang, pada ahli keluarga korang, ataupun mungkin orang sekeliling korang kan. So jangan lupa share pengalaman korang tu. Komen je. Komen je. Dengar tu memang komen je. Itu dari segi ekonomi lah. Ini daripada segi psikologi pula. Kalau dari segi psikologi kan, daripada segi dunia ni adalah peningkatan kesedaran dari segi kesihatan satu dunia. Kalau kita perasan masa kita dilanda COVID-19 ni, kita boleh perasan lah negara-negara luar turut membantu kita. Kita share tentang ilmu pasal COVID-19 ni kan. Dia kata cara pencegahan dia, apa yang diorang dah buat, apa yang jadi, apa yang tak jadi. Depends pada juga pada negara tu. Kalau ada negara, kalau macam negara A ni bagi situasi pada negara B, kadang-kadang negara B tak dapat nak adapt kan. Tengok pada rakyat negara tu sendiri. Kalau negara tu kita bagi macam A tapi dia buat B, tak boleh juga. Apa-apa kesedaran pada diri sendirilah. Kesedaran rakyat tu sendiri. Saling membantu tu nampak lah. Daripada negara ni bantu negara ni. Kita saling membantu walaupun orang kata kita tak pernah kita tak tahu negara ni macam mana tapi dia orang tetap membantu kan. Orang kata ilmu perubatan tu semakin banyak. Meluas lah.
Lepas tu diorang nak kesan COVID ni pun sampai sekarang masih lagi nak cari macam mana nak mengubatinya kan. Sampai sekarang tak dapat lagi kan. Sampai sekarang tak ada lagi lah dia punya tu. Tapi Malaysia still lagi buat kajian kan. Betul. Itulah orang kata ilmu perubatan kan semakin lama orang kata makin banyak perkongsian antara satu dunia. Ini boleh dikatakan kerjasama antara negara-negara tau. Betul. Ini orang kata yang paling besar kita punya perkongsian kita Dalam ni. masa yang sama, Perdana Menteri, tuan lainnya kita semua ambil bahagian yang sangat berat lah untuk kita kan. Sebut pasal negara kita masuk pula dari segi positif dekat negara kan. Betul. Dari segi kita punya positif negaranya ni, kita punya rakyat ni dah semakin orang kata makin meningkat dia punya orang kata Positif. Yes. Positif dengan pemimpin kita yang sekarang ni. Terima kasihlah Perdana Menteri kita Tok Abah. yang Tok Abah yang orang kata mengambil langkah cepat dalam menangkis wabak ni lagi pada kita tak merebak. tutup lagi awal mungkin kita pun Kita akan terjejas lah. Dan Betul. walaupun kita sekarang ni alhamdulillah kita dah kurang kan, kita dah berada dalam tahap pemulihan, tapi still kita kena jaga langkah. Betul. Langkah berjaga-jaga tu mesti kena follow lah. Selain daripada tu perpaduan antara rakyat juga Betul. semakin erat. Kita boleh Tak nampak kira lah Melayu, orang Cina. tak kira lah orang kata macam hashtag kita jaga kita, betul tak? Betul. Simbolnya tu kita jaga kita. Tak kira lah korang Melayu ke India ke Cina ke, kita jaga kita. Bukannya kita jaga kau jaga kau je, tak ada. Kita seperti orang kata brotherhood. brotherhood Brotherhood. Tapi memang betul pun, kalau macam kita tak jaga diri kita, kita akan, itu yang akan ada kesan-kesan yang takut bila nak keluar. Adanya bila kita rasa confident dan kita rasa positif pada rakyat kita sendiri dan orang sekeliling kita, orang sekeliling kita ni semua berjaga-jaga kan, berjaga-jaga. Jadinya diorang pun, jadi kita pun positif lah untuk kita keluar, pergi mana-mana. Kalau orang lain tu pun rasa macam was-was untuk keluar, orang lain pun akan rasa macam tu. So, macam dia kata kepercayaan tu tak ada kan. Jadi kita kena percayalah. Macam saya percaya pada Iman, pada Siti. Kalau takkan boleh macam gini kan. Jarak satu meter ni. Tak ada. Jarak satu meter. Sebab kita percaya. Sebab kita percaya. Kalau kita tak percaya, tengok orang Malaysia kita ni pun kebanyakannya tak kira Melayu, Cina, semua saling membantu. Betul tu. Selain daripada frontliner kita juga semakin dihargai kan. Kalau sebelum ni kita hai korang buat kerja macam tu lah pelan. Tapi bila dah korang Roblox je tahu kan. Tapi bila dah orang kata Belanda ni kita nampak lah diorang punya dengan berani diorang pergi ke depan kan. Dengan kita punya orang kata doktor, jururawat, polis, askar, sebab semua diorang turun kan. lain ni kan orang yang paling senang untuk dijangkiti kan. Betul. Tetapi diorang orang kata diorang ni sanggup diorang ni kuat menghadapi terima kasih lah kami ucapkan kepada frontliner ya. Alright, so selain daripada frontliner kita juga ada kesan positif ialah semakin ramai pihak-pihak NGO dan juga individual yang telah memberi bantuan sepanjang musim COVID-19. Bukan individu je, kerajaan sendiri tu main peranan yang besar. Banyak sumbangan yang telah diberikan kepada rakyat daripada yang bawah sehingga syarikat. Betul. Tolong lagi, bantu lagi, banyak. Yang penting Siti. Apa dia kak? Universiti dapat rasa. Betul. Tidak nak kena tunggu lama. Kenapa nak kena tunggu 50 tahun? Tak dapat ke tak 50 tahun kan? Tak sampai ke tidak kan? Sekarang kita dapatlah juga. Mesti kita punya ayah-ayah tu bisa sakit hati. Hei budak zaman muda ni. Kita kau dapat. Buat masa ni dapat rasa lagi. Buat masa ni lah. 12 bulan tau. Yelah sampai tahun depan kan. Tahun depan. Alright, so selain daripada tu bantuan daripada segi bantuan makanan, bantuan orang kata perubatan. Bantuan makanan pun maksudnya banyak orang bagi. Maksudnya tak kira bangsa lah. Orang Melayu bagi pada semua orang, orang India. Ada juga orang Cina bagi kan. Kesedaran tu adalah. So kira diorang ni tak lokek lah, diorang ni berkongsi rezeki diorang sebab diorang pun tahu yang orang lain pun sama-sama susah dan dia ada
banyak orang kata rezeki yang lebih, so dia berkongsi bersama. Betul. Dia kata apa? Bantu sesama kita kan. Orang kata kita jaga kita. Betul. Dari side sini macam orang yang sewa rumah sekalipun kadang-kadang ada yang boleh nego, ada yang tak boleh, ada yang setengah yang baik dia akan bagi dulu. Dia pun faham kita tengah mengalami kesusahan. Yang tak bagi tu jangan cakap orang tu tak perhati mungkin pula. dia ada- Mungkin ada- sebab dia tak cukup juga. Ah. Kita jangan fikirkan benda yang tak baik lah maksudnya. Kita- Mungkin ada sebab orang tu tak bagi. Kita orang kata berfikiran baik lah. Yes. Sebab kan tak semua orang berada di tempat yang Yang sama. sama. Dia Betul. lain-lain keadaan dia, lain-lain situasi dia. Yes. So, okay, daripada situlah kita boleh masuk pula pada dari segi kesan positif terhadap kekeluargaan. Yang kita tahu kalau masa time COVID-19 ni kita duduk rumah je kan. So, ikatan antara kita, ibu bapa, anak ni semakin erat. Betul. Betul. So, banyak aktiviti-aktiviti kekeluargaan yang boleh dilakukan sepanjang COVID, sepanjang terkurung kat dalam rumah tu. Betul. Siti, So, Ada macam, gimana? macam Abang Iman dengan Kak Hajar, apa aktiviti yang dah buat dekat rumah tu? Okay, kalau macam Kak Hajar, kalau kita nampak lah perkembangan anak kita sendiri kan. Dah 24 jam dekat rumah kan. Betul? So daripada dia merangkak sampai boleh berjalan, so kita nampak lah. Lepas tu aktiviti yang kita boleh makan tu kita buat BBQ lah sama family kan. Lepas tu kita main permainan yang rasanya yang dulu-dulu tu dengan Saidina ke, congkak ke. betul. Waktu tu lah. Iman pula. Kalau macam Iman banyak yang kita boleh buat sebab 24 jam kan. Sebab makan tidur tak jadi, kena ada sedikit sukan untuk jaga kesihatan. Dekat itu kita main guli. Kita main guli, kita main. Mesti kecoh satu taman kan? Habis satu kecoh satu taman, satu keluarga habis. Panggil semua turun. Kan? Main guli, main pakik. Apa tu kan? Pakik tu orang sini mesti tak tahu lah. Apa tu? Dia sejenis macam macam mana nak cerita kan? Dia Aduh. bola ke apa? Dia bukan bola, dia pakik. Kalau orang Kedah kata main pakik dia cakap kan. Apa Dia tu? macam bulu ayam tu. Yang sepak-sepak. Baru dia sepak-sepak tu sepak kan? tak tahu lah. Kita tak tahulah. Orang sini panggil apa tak tahu lah. Kita pun Dia tak tahu. ada satu tapi Siti pun tak ingat apa dipanggilnya. betul. Macam Dari segi- Abang Iman panggil apa? Payet. Pakik pakik itulah. Itu kan tradisi kan. Yang baru sekarang ni aku layan anak aku main. Astaghfirullahaladzim. Sama model kan. Okey. Benda tu pun orang boleh buat bisnes tau sekarang. Melalui betul. TikTok. So kita kena bijak aje. Bercakap pasal TikTok ni ada jugalah orang kata yang kita masa time musim COVID-COVID ni kita nak naikkan kita punya ilmu, kita nak naikkan kita punya kreativiti diri. So kita ada yang ada kelas online. Betul. Kelas online. Memang banyak ilmu Siti. online. Memang banyak kelas-kelas online pada waktu PKP tu. Betul. Ada yang free, ada yang berbayar. Yes. Ceramah agama pun ada kan. Yes. Hari-hari boleh dengar ceramah agama. Betul. Tak boleh pergi surau, dengar ceramah. Tak boleh pergi masjid, dengar ceramah. Dekat tu. You guys nak belajar mengaji pun boleh. Orang mengaji Betul. online saja. Betul. Video call orang kata kan. Semuanya norma baru kan. Nombor baru Semuanya kat secara depan. online. Dan dari situ dah kita Hanya dapat di hujung jari. Industri 4.0. Right. Alright, kita dah bercerita pasal sembang pasal kita punya kesan-kesan ni kan. So kita nak masukkan kepada Kak Hajar dengan Abang Iman ni. Kita nak fokus. Macam mana feedback daripada customer lu buat signboard sepanjang diorang COVID ni dilanda COVID ni. Apa feedback diorang? Okay, feedback customer first kali masa PKP ni. First kali kita cerita kenaan PKP lah. PKP mungkin ada yang mengeluh, ada yang macam yelah tak boleh nak buat, ada yang tak boleh buat bisnes kan, ada yang setengah boleh run macam makanan mungkin boleh run. Tapi kalau dia tak pandai online dia tak tahu juga untuk run dia punya bisnes, betul? Dari segi itu. So dari segi situ macam Iman banyak jaga kontraktor and so feedback daripada kontraktor memang kosong lah. Memang sebab dia orang memang tak boleh kerja kan? Dia orang kena cut kan. Kontraktor memang tak boleh terus. Dari side situ kalau macam mungkin yang dekat situ pun kita boleh nak ambil order ke apa, mungkin dia orang pun dari segi orang jual makanan, label stiker ke apa yang kita boleh bantu lah untuk kita bantu para customer lah.
Itu daripada feedback customer Abang Iman lah. Macam mana dengan customer Kak Hajar pula? Ada tak feedback diorang mengenai dengan Alright. COVID ni? Untuk mengenai yang COVID ni macam customer Kak Hajar sendiri, customer Kak Hajar lebih kepada corporate dengan badan kerajaan. Okey, kalau corporate ni kita selalunya kita akan melalui daripada email ataupun melalui daripada face to face, maksudnya apa ni, online lah, offline lah. Tapi bila dah ada PKP ni, dia terhad lah, kurang lah. Tapi sebenarnya walaupun saya lebih kepada kerajaan dengan corporate, sebenarnya ada customer yang sentiasa online sebab customer lama-lama kan, customer yang online. Ada juga yang tanya bagaimana sebenarnya Adi Media Group dan Lubuk Printing, Lubuk Signboard ni kita boleh bantu, kita boleh bagi konsultan kepada customer kita, macam mana diorang nak bangkit. Kita bantu diorang. Kalau waktu tengah diorang susah, diorang akan beritahu lah apa yang kita boleh bantu diorang. Macam yang tadi, yang first tadi Kak Hajar cakap, macam daripada segi macam diorang banyak pada online, kan? Diorang tanya, diorang nak buat design. Jadi kita bantu lah daripada segi macam tu. Tapi kalau waktu PKP, untuk badan kerajaan dengan tu memang diorang kurang. So memang diorang tak kerja kan, diorang lebih kepada fokus pada macam mana nak menyelesaikan masalah COVID. Tak adalah diorang nak order-order yang bukan kesihatan ni. Jadinya walaupun macam tu, tapi AMG dengan Adi Media Group dengan Lubuk Printing still lagi kita ada mengeluarkan design, keluarkan. Lepas tu kita brandingkan, produkkan, bantu diorang. Tolong kadang-kadang customer pun ada tanya juga, Ajar macam mana nak ni, diorang still call. Waktu tu call lah, macam mana Ajar nak dapatkan ni, kita bagi konsultan lah. Kadang-kadang waktu PKP ni diorang cari macam mana diorang nak naikkan produk diorang. So waktu tu lah diorang akan tanya kita sebagai Adi Media Group kan, konsultan kan. Diorang tanya apa perlu, apa tak. Jadi kita boleh tolong diorang, bantu lah. Orang kata customer ni dia bukan setakat nak order barang apa, tapi boleh juga minta untuk nasihat kan. Dan macam customer ni pun ada yang bukan customer, tapi dia macam dia dah ada setengah orang dia kena buang kerja, dia mulakan satu bisnes baru. Dekat situ kita guideline lah, kita guideline daripada awal. Betul. Dia nak meniaga, kata nak meniaga kecil-kecil. Apa perlu dia buat? Apa yang boleh Lubuk Signboard ataupun AMG bantu orang yang dah, orang kata customer ataupun penonton-penonton kat luar sana tu yang dah orang kata terkesan dengan COVID-19 ni. Apa yang boleh dibantu? Boleh bantu. Kalau bagi site Lubuk Signboard, coming soon. Coming soon. Lubuk Signboard akan buatkan satu package, maksudnya boleh bayar secara ansuran kalau beli signboard. Coming soon. Kita nak membantulah para pelanggan untuk memudahkan cara, sebab signboard ni ada yang murah, ada yang mahal. Mungkin yang mahal tu kita boleh buat ansuran. Maksudnya nanti masih dalam perbincangan dengan bank untuk nanti bayar dekat bank setiap bulan pun boleh. Tak ada masalah. Memang instrumen tu untuk bayar dekat bank lah maksudnya. Tapi seperti yang kita tahu, installment ni kan biasanya kan kredit kan. So kalau macam nak buat installment dekat Adi Media Group atau dekat Lubuk Signboard ni, kita kena pakai kredit juga ke apa? Yelah. Credit card. Yang ada credit card. Ataupun kita boleh dapat apa yang info lagi yang terperinci. Tapi jika kita dapat lagi tapi memang ada installment. Tapi jika benda tu betul-betul akan kita war-warkan, memang kita dah war-warkan pun. Maksudnya akan jadi, dan bila tu kita akan bagi tahu macam mana terma dan syarat dia. Dia pakai credit card ke apa ke, kita belum pasti lagi. Nanti jangan call pula. Hello. Jangan lagi. Untuk installment tu sebenarnya adalah untuk membantu kita punya peniaga-peniaga. Contoh macam dia ingin signboard tu berlampu tapi dia tak cukup. Jadi daripada bajet tu maksudnya harganya tidak ikut pada bajetnya. Kan ini kadang-kadang kita ni sebagai manusia kita mesti nak benda tu menarik, tapi berkualiti, tapi dia nak murah. Tapi sebenarnya macam tu
kita tak ada. Maksudnya tak adalah nak berkualiti tapi murah. Selalunya barang berkualiti, dia harga dia akan tinggi. Jadinya dekat situlah datangnya idea installment tu. Jadi kita boleh bantu customer kita daripada segi pembelian. Maknanya tak adalah. Dia boleh ambil yang banyak tu tapi dengan installment. So kira korang nak bulan-bulan boleh lah ni. Maksudnya betul, bulan-bulan betul. boleh. At the same time, diorang juga boleh juga save duit untuk projek-projek yang lain. Yes. Bila dah ada installment tu, so Renovate projek-projek kedai. lain tu juga diorang boleh juga orang kata apa? Okay. Boleh lah buat gagal. Bayar gagal tapi bulan-bulan bayar. Buat sampai gagal tapi sebenarnya bulan-bulan bayar. Tak ada orang pun tahu. So, selain daripada yang tu, apa lagi yang boleh dibantu dengan customer-customer kat luar sana? Bantu macam mana tu? Contohlah macam diorang naikkan semula. Macam kan kita dah tahu kita ada premis yang orang kata terkena kesan ni kan. So macam mana diorang nak naikkan balik branding syarikat diorang tu? Maksudnya contoh kalau misal kata masa sebelum diorang tengah PKP masa tu kan tak berjalan kan. Itu yang tadi Hajar ada cakap. Diorang sekarang ni tengah zaman industri 4.0. Kan? So betul. banyak online. So dekat situ banyak perlunya maksudnya perkakas-perkakas macam online. So contoh seperti poster online, logo nak baru, mesti nak buat online mesti logo nak cantik. Tak boleh lah logo yang nak logo sembarangan. Jadinya orang kalau tak logo tak cantik, orang tak nak like, orang tak nak share, orang tak nak komen, orang tak nak beli. Jadinya Adi Media Group boleh bantu meningkatkan branding, buatkan logo baru, buatkan perniagaan tu menjadi cantik. Maksudnya Adi Media Group ni kita buat daripada sekecil-sekecil Zara. Sekecil-sekecil Zara hingga sebesar-besar. Sebesar-besarnya. Contoh macam logo, kita boleh buat daripada logo dan kita boleh jadikan dia besar. Kalau company tu besar, kita boleh buat billboard. Sebab Adi Media Group dengan logo signboard ni adalah under one roof. Dalam under one roof ni macam-macam boleh. So orang kata ada one room, maksudnya macam-macam korang boleh order lah. Kalau nak buat bisnes, jumpa je Adi Media Group, jumpa je logo printing, kita boleh bincang. Itu kata Iman, kita boleh bincang. Betul. Alright guys, kita dah nak hampir ke kita punya beat. Dah nak habis ke? Dah nak habis dalam kita ni. Jadi ke Titi. Cuba tengok cue card tu. Ada lagi tak? Rasa macam sekejap lah Titi. Memang kita rasa macam sekejap, tapi sebenarnya dah nak dekat 1 jam. Alright, so tak Hajar Abang Iman, ada apa-apa tak nasihat kepada penonton-penonton yang down dari disebabkan kesan daripada COVID-19 ni? Macam contoh mungkinlah ada orang kehilangan kerja ke, atau mungkin orang ada yang orang kata tersekat premis perniagaan diorang kan. So ada apa-apa nasihat tak untuk naikkan balik dia punya semangat kan? Okay, bagi saya logo signboard, saya tekankan kat sini, saya sebagai sales executive boleh membantu dari segi anda semua untuk naikkan bisnes anda semula. Boleh komen, boleh PM untuk dapatkan nombor dan kita boleh bantu. Macam mana kita nak bantu untuk naikkan semula, untuk naikkan bisnes anda semua. Dan bagi Iman, insyaAllah kalau mana kita bagikan konsultan secara percuma dan kita boleh bagi harga yang tiktok lah untuk para customer yang baru nak naikkan dia punya bisnes semula. Untuk AMG, salah satunya kita memang bagi konsultan percuma lah. Maksudnya kita tak ada bayaran pun untuk konsultan tu. Kalau anda ada bajet, anda bagi tahu bajet, kami akan ikut apa yang bajet daripada you all you all nak kan. Okay, untuk kalau customer yang contoh kalau dibuang kerja ke apa ke kan, sit down kan, balik back to normal, sit down, fikirkan apa kepakaran anda dan apa yang anda boleh buat. Walaupun anda tak boleh nak dapat kerja pada waktu sekarang ni,
fikirkan apa yang anda pakar dan mungkin kepakaran anda tu boleh memberi menjana keuangan kepada diri anda. Kalau kepada bisnes pula, kalau bisnes tu down, duduk balik, structure balik, bagi strategi balik kepada kepada syarikat anda, plan baik-baik, dan apa yang korang fikirkan semuanya akan berjalan dengan lancar. Kalau benda tu ada strategi, benda tu ada ada plan kan, dia akan smoothkan lah you all punya plan tu. Tak payah down. Memang betul akan down, memang betul. Saya tak nafikan, memang betul akan down, tapi kita naik slow-slow. Memang benda kita tak boleh terus naik macam terus. Jangan give up. Give up lah, ya. Sebenarnya kalau ikutkan kejayaan tu datangnya daripada kita kejatuhan. Betul. Kan? Tapi adanya jatuh baru kita ada kejayaan. Betul. Jadinya kita kena kata orang fleksibelkan diri, balancekan diri, kan? Think positive. Think positif, kena commit. Dah tu kena commit pula dengan apa yang di structure, di plan. Macam tu lah. Betul. Buat betul-betul. Yes, baru boleh membantu, baru boleh meningkatkan diri lah, maksudnya taklah down. Sebab kita kalau down, kita akan efek pada keluarga kita, kan? Mesti kalau kepada yang belum berkeluarga, mungkin kepada ahli keluarga mak bapak kita, kan? Dia mesti akan ada efek. Tapi relax, boleh tekan diri. Waktu ni lah boleh kita ingat kepada Tuhan. Tak adalah waktu ni baru ingat pada Tuhan, kan? Maksudnya selalunya begitu. Dekatkan diri, insyaAllah akan dipermudahkan. InsyaAllah. So you guys, itu adalah sedikit nasihat dan juga tips-tips daripada Kak Hajar. Tak payah down. Bagaimana? Jangan down. Keep it up. Ya. Keep semangat, think positif. Betul. Waktu briefing kita pagi. Petang. Malam. Energi. Pagi balik. Ni dah tengah hari pun dah still semangat lagi ni kan. Tak ada Lapar ni Siti, nak makan sekejap lagi. Kan nampak daripada Abang Iman tu kan, muka dah nak makan. Alright guys, so kita dah sampai ke penghujung live kita hari ni. So kesimpulan untuk kita punya hari ni ialah you guys kena keep think positive. Jangan fokus pada masalah korang, tapi korang fokuskan pada Allah, ataupun mungkin yang bagi yang beragama, yang bukan beragama Islam, fokus pada Tuhan korang. So korang cari balik jati diri korang tu. Siti, Ya, saya adalah nak bagi tahu. nak bagi tahu apa Kak? AMG dengan Lubuk Signboard ni sebenarnya kita orang ada jawatan kosong. Oh, ada jawatan kosong. Yes. You guys. Jawatan Ini kosong. adalah berita baik lah untuk penonton-penonton kat luar sana. Alright, kita AMG dengan Lubuk Printing ada jawatan kosong untuk designer. Jadi siapa-siapa yang kena berkelulusan berkenaan dengan designer atau multimedia, bolehlah datang isi borang, kan? Kita akan satu peluang untuk you all bersama-sama Adi Media Group Bangkit. Ini adalah salah satu cara Adi Media Group untuk membantu. you guys. Yes. So korang Kita nak bantu kan, nak mantap lagi kita punya tim Designer. designer kita dan tim Adi Media Group Senyap Berhad, tim Lubuk Printing. signboard, Lubuk Printing, Lubuk Lubuk Piala Piala. dan Cenderamata. Semuanya Lubuk kita nak mantapkan untuk, sebab tu kita tak mau down, kita nak naik. Yes. Kita nak maju terus ke hadapan. Adi Media Group dah sediakan peluang batu loncatan untuk kita nak bantu lagi. Nak bantu ni. Apa lagi korang? So kalau korang nak, korang kenalah PM. PM. DM. PM ke DM ke SMS ke Ada WhatsApp. kan? Ada tulis kat bawah ni kan? Ni. Nanti nanti Siti akan bagi link pada korang ya. So alright. Kita teruskan lagi. Untuk minggu depan punya live, tajuk dia adalah tak kenal sama nak cinta. Cinta badai. Betul tu. Minggu depan adalah Kenapa kita tak masuk Kenapa tak masuk? Macam best je tajuk dia Man. Tak kenal maka tak Ini cinta. dah ada. Minggu depan bagi orang lain. Kita dah kahwin kok. Dah kahwin. Alamak. Dia Alamak. cerita-cerita banyak yang ni je. Orang sebelah kita ni mungkin kot. Ah, Dah kahwin ke belum ke? Alright
dan juga tetamu undangan Siti di dalam live Tak Kenal Macam Mana Nak Cinta. Pada hari Khamis pukul 12 tengah hari seperti biasa. So, see you guys next week. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Mama. Like. Love.